Selamat sejahtera, salam bertemu kembali. Apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkongsi ilmu. Baik, hari ini PDPC daripada cikgu ialah Bahasa Melayu 012 bahagian A, iaitu set yang kedua. Baik, semua sudah bersedia? Jangan lupa buku catatan atau buku nota untuk mencatat maklumat yang akan dipelajari pada hari ini. Baik, untuk tidak melengahkan masa, mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Baiklah, sepintas lalu untuk peringatan bahagian ini, pelajar-pelajar sekalian dikehendaki membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Kamu hendaklah membina ayat yang gramatis daripada gambar yang diberi. Kemungkinan gambar yang diberi itu ialah gambar tunggal. Jika gambar tunggal, murid-murid tidak perlu risau kerana gambar tunggal itu akan terdapat banyak aktiviti yang membantu kamu untuk mendapatkan idea bagi membina ayat. Atau mungkin gambar yang diberi itu ada banyak. Gambar tu mungkin lebih daripada 1 lah, 2, 3, 4 dan 5. Contohnya seperti gambar yang dipaparkan ini. Pada tahun 2016 suatu peperiksaan UPSR, gambar yang diberi ialah banyak gambar seperti yang kamu lihat ini. Setiap satu gambar tu pelajar-pelajar dikehendaki membina ayat. Mungkin juga gambar yang diberi itu gambar tunggal seperti inilah, iaitu pada tahun 2019 peperiksaan UPSR 2019. Gambar yang dikeluarkan ialah gambar tunggal. Di dalam gambar ini sebenarnya ada terdapat banyak aktiviti dan berdasarkan aktiviti inilah kamu dikehendaki membina 5 ayat. Seterusnya, bagi menguasai bahagian ini dengan baik, terdapat tips lah yang cikgu boleh kongsikan. Untuk mendapatkan 10 markah pada bahagian ini, antaranya pelajar-pelajar boleh menggunakan kaedah dalam ayat, boleh guna kata bantu aspek. Contohnya dalam ayat itu ada perkataan sedang, ada masih, mungkin perkataan belum, sudah, akan. Carilah yang sesuai dengan ayat yang hendak dibina berdasarkan gambar. Atau untuk membina ayat yang gramatis ini, pelajar-pelajar boleh menggunakan kata hubung. Antara kata hubung tu untuk, supaya, kerana, agar, seperti. Atau mungkin juga boleh guna pemula ayat dengan kata bantu ragam. Pemula ayat kata bantu ragam ni mesti, hendaklah, wajar, patut, perlu. Kita tambahkan kata ganti nama kita lah untuk memperlengkapkan ayat itu. Baik, seterusnya. Kadang-kadang penggunaan kata bantu ragam ni tak sesuai dengan gambar. Jadi dalam keadaan ini, kamu boleh menggunakan nama untuk watak di dalam gambar tu. Beri namalah pada gambar yang ada di dalam soalan. Beri nama yang mudah dan ringkas. Pelajar-pelajar digesa mengelakkan guna gelaran keluarga lah dalam menggunakan kata ganti nama ni. Contohnya ayah saya, emak saya ke, alung saya ke, dan lain-lain lah. Kerana apa? Penggunaan kata ganti nama keluarga ni tak menunjukkan perluasan bahasa. Jadi murid-murid kena menunjukkan mempunyai kosakata yang luas lah. Misalnya jika lihat watak di dalam gambar itu lelaki dewasa, boleh gunakan encik. Encik Zainal, Encik Musa dan sebagainya. Atau pakcik ke, pakcik Abu, pakcik Talib jika dia lelaki. Jika gambar itu melibatkan watak perempuan dewasa, pelajar-pelajar boleh menggunakan gelaran puan atau mungkin makcik.
Jadi perluasan bahasa itu akan menyebabkan ayat pelajar-pelajar lebih cantik dan kelihatan jelas perluasan bahasa yang memungkinkan akan dapat markah yang baik. Baik. Seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Baiklah, mari kita lihat grafik yang akan cikgu gunakan dalam pembelajaran kali ini. Baik, seperti biasa, apabila kita membuka set soalan, kita terlebih dahulu perlu membaca arahan ya. Okey, baiklah kita baca sama-sama. Tulis 5 ayat lengkap tentang cara-cara menggunakan masa lapang dengan berfaedah berdasarkan gambar. Mari kita lihat grafik yang cikgu beri. Grafik yang cikgu beri ini mengandungi 5 gambar. 5 gambar berdasarkan satu tajuk, iaitu cara-cara mengisi masa lapang. Dan kalau pelajar-pelajar sekalian melihat kelima-lima gambar ini ada berkaitan dengan tajuk. Baik, seterusnya berbalik kita kepada arahan tadi. Pelajar-pelajar perlu menggariskan kata kunci dalam tajuk untuk mengelakkan berlaku kesilapan. Untuk memperingatkan kepada kita tentang apa yang perlu ditulis di dalam ayat itu nanti. Baik, kita baca semula arahan. Tulis 5 ayat lengkap. Di samping tu kita gariskan cara-cara menggunakan masa lapang. Baik, pelajar-pelajar juga boleh membulatkan perkataan selain daripada menggaris. Bulatkan perkataan yang menunjukkan idea utama itu. Baik, seterusnya setelah menggariskan kata kunci, cikgu sarankan pelajar-pelajar melabelkan nombor kepada gambar-gambar itu. Kalau ada 5 ni kita kena labelkan. Contoh macam gambar pertama ni, cikgu pilih gambar budak yang sedang memancing ni nombor 1. Kemudian nombor 2 ni di bawah ni. Cikgu lebih suka menggunakan arah putaran jam. Kemudian gambar yang keluarga ni, cikgu labelkan nombor 3. Bermaksud untuk ayat yang ketiga. Gambar yang ini nombor 4 untuk ayat keempat. Dan gambar ni nombor 5 untuk ayat kelima. Baik, kenapa cikgu melabelkan nombor mengikut putaran jam supaya senang untuk kita membuat semakan. Kalau kita lihat, kalau kita tulis atau label nombor mengikut gambar yang kita suka, kemungkinan nombor itu berterabur lintang pukang. Nanti kita susah nak menyemak idea mana yang kita sudah tulis ayat atau belum. Dan kadang-kadang kemungkinan akan berlakunya kesilapan, iaitu ada idea yang pelajar-pelajar tertulis 2 kali. Jadi bila begitu keadaan, walaupun ada 5 ayat, ayat itu tidak dikira sebagai ayat yang memperolehi markah. Jadi rugilah. Baik, seterusnya setelah melabelkan nombor, pelajar-pelajar perlu menginterpretasikan gambar lah ataupun mentaksir gambar untuk mencari idea utama. Contoh gambar 1 ni, mari kita perhatikan. Gambar 1 ni kalau kita lihat ialah budak sedang memancing ikan. Jadi kita tulislah kat sini memancing. Ini gambar yang pertama ni, cikgu tulislah memancing. Gambar tu kita lihat budak ini sedang memancing ikan. Besar ikan yang dipancing. Baik, gambar yang kedua pula, okay, perhatikan apa mereka sedang lakukan. Aktiviti apa yang mereka sedang lakukan. Okay, lihat kat sini, ni satu keluarga ni. Aktivitinya ialah, mereka sedang menonton televisyen. Yang hitam ni ialah televisyen. Jadi tulislah di sini menonton televisyen. Baik, gambar ketiga. Okay, perhatikan gambar ketiga. Ini pun kalau kita lihat sebuah keluarga. Aktiviti yang mereka sedang jalani ialah bersenam ataupun bersukan.
Okay, gambar yang keempat, kita lihat apa yang mereka sedang pegang. Ya, mereka sedang memegang buku. Aktiviti mereka ialah, ya, membaca buku. Dan gambar yang kelima ni pula, kalau kita lihat pun sebuah keluarga ni sedang bersama-sama. Ada yang menyiram pokok bunga, menyapu, mencantas pokok kan. Okey, apa aktiviti keseluruhan aktiviti ini? Apa ideanya? Ya, bergotong royong. Baik, idea-idea yang kita telah senaraikan tadi adalah cara-cara mengisi masa lapang. Jadi setelah menyenaraikan idea, maka bermulalah langkah seterusnya untuk pelajar-pelajar membina ayat yang lengkap. Pastikan ayat yang dibina itu menggunakan idea yang telah disenaraikan. Dalam membina ayat lengkap ini, pelajar-pelajar perlu berhati-hati dalam pemilihan kata supaya perkataan itu tepat dengan gambar. Di samping itu, pelajar-pelajar perlu menjaga sistem bahasanya lah, iaitu pengimbuhan, ejaan, tanda baca. Pastikan jika menggunakan nama orang atau gelaran, automatik dia akan jadi huruf besar di permulaan perkataan itu. Kalau nama dah tentu huruf besar lah. Baik, apabila menulis ayat, akhirnya di akhir ayat itu pelajar-pelajar jangan lupa untuk membubuh nokta. Kesilapan salah satu sahaja daripada tanda baca itu pun boleh menyebabkan pengurangan markah. Kena ingatlah kerana motif kita ialah 10 markah yang diperuntukkan dapat diperolehi kesemuanya. Jadi insyaAllah jika pelajar-pelajar berhati-hati, dapatlah membina ayat yang lengkap dan gramatis. Setelah menulis kelima-lima ayat, pelajar-pelajar bolehlah menyemak sebelum beralih ke bahagian C dalam menjawab set-set soalan. Baik. Jadi nasihat cikgu, teruskan pembelajaran kamu walau di mana anda berada. Hantarkan tugasan anda untuk disemak oleh guru melalui aplikasi WhatsApp, Telegram dan lain-lain media sosial. Jadi sekian pertemuan kita untuk kali ini. Jumpa lagi.